Okey, kita mula muka surat 73 dan 74. Okey, cikgu dah mula record, dah boleh isi nama pada ruang chat. Kalau tengok kat sini 10 orang je. Tak tahu yang lain bagaimana. Okey, cikgu share screen. Okey, kita semak yang kamu dah buat. Nombor 1. Berapakah bilangan permukaan rata bagi sebuah kubus? 6 lah. Senang kan? Korang? Senang. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Antara berikut yang manakah bentangan bagi sebuah silinder? C lah. Silinder kan dia ada dua permukaan berbentuk bulatan. Tahu tak? Tahu. Betul. Jadi C jawapan dia. Okey. Ketiga, raja di bawah terdiri daripada petak-petak segi empat sama yang sama besar. Okey. Titik manakah yang akan menunjukkan sudut cakah apabila disambungkan kepada titik Z? Sebelum tu kita kena ingatkan balik. Apa dia sudut cakah? Kelas? Sudut cakah ni apa? Kurang daripada 90 darjah ke atau lebih daripada 90 darjah? Lebih. Dia mesti lebih daripada 90 darjah. Itu sudut cakah. Kalau yang kurang daripada 90 darjah, sudut apa namanya? Tirus. Tirus. Lagi ada sudut apa? Lagi satu. Sudut tegak. Sudut tegak. Sudut tegak dia ngam-ngam 90 darjah ukuran dia. So, titik manakah yang akan menunjukkan sudut cakah apabila disambungkan kepada titik Z? Okey, kat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 titik. Kita tengok kalau Y, Z ni sambung ke K. Kamu tengok, perhatikan dia punya sudut dia tu. Ini. Ini kalau kita sambungkan ke K. Dari Z sambung ke K, sudut dia besar dia macam ni je. Adakah ini kurang 90 darjah atau lebih 90 darjah? Tak jawab. Yang K ni. Apabila garisan YZ disambungkan ke ZK, dia akan membentuk sudut yang besar dia yang ini. Yang cikgu tandakan dengan purple ni. Jadi sudut ini kurang 90 darjah ke lebih daripada 90 darjah? Kurang. Kurang. Sebab soalan minta sudut yang boleh membentuk sudut cakah. Kalau kita tengok seterusnya, Z ni sambung ke titik J pula. Okey. Kalau disambung ke titik J, kita akan dapat sudut yang mana? Sudut yang biru ni. Sudut yang biru ni lebih 90 darjah ke kurang 90 darjah? Kurang. Kurang. So kita tak boleh terima juga. Yang L pun sama. Kalau kita sambungkan Z ke L, dia akan menghasilkan ukuran sudut besar yang kuning ni. Okey, kalau besar yang kuning ni, kurang ke lebih 90 darjah? Kurang. Kurang. Jadi M ya. M lah jawapannya. Apabila kita sambungkan Z ke M, dia akan menghasilkan ukuran sudut yang lebarnya dari sini ke sini. Yang hijau ni. Dia telah melebihi 90 darjah sudut tegak. Jadi jawapan dia ialah M. Faham tak soalan ni? Faham. Jadi untuk jalan kerja awak tak payah lukis-lukis. Sebab kita buat jalan kerja dekat buku tulis kan macam biasalah. Kita punya kerja bila buat kertas satu pada soalan, pada buku, tulis. Tak perlu kamu salin, tunjukkan, tak payah. Letak je.
Nombor apa ni? Nombor 3, jawapannya D, M. Dah. Faham tak? Faham. Faham. Okey. Kita teruskan soalan nombor 4. Kalau tak faham, cikgu pergi laju tau. Kalau tak faham, awak terus tanya Jangan diam. Okey, Raja di bawah menunjukkan sebuah segi 4 tepat yang dilukis oleh Natasha. Ini segi 4 tepatnya. Natasha ingin melukis petak-petak segi 4 sama yang mempunyai sisi 3 cm. Dia, yang ini. Ini ialah petak-petak segi 4 sama yang ingin Natasha lukis. Ya, dia mempunyai sisi 3 cm, 3 cm. Ini adalah sebuah segi 4 sama. Dia nak melukiskan petak-petak segi 4 sama ni dalam lukisannya ni. Ke dalam ini. Mana dia nak lukis atas permukaan ni lah. Ya, 4 segi. So, berapa petak segi 4 sama yang dapat dilukisnya? Macam mana kamu nak buat ni? Kamu buat macam mana? Jawapan dia 40. Dapat tak 40? Dapat. Dia beri 360 cm persegi. Ini adalah apa? Ukuran apa? Sipadu, perimeter, luas. Luas. Okey, betul. Dia ada ukuran luas. Ukuran luas siapa? Bentuk apa? Segi 4 tepat. Betul, segi 4 tepat ni. Ya, dia dah bagi siap-siap. Bermaksud 12 cm darab dengan berapa kita akan dapat 360 cm persegi luasnya. Sebab nak mencari luas segi 4 tepat, ukurannya apa dia formula nak mencari segi luas segi 4 tepat? Panjang darab lebar. Panjang darab, ini panjang, ini lebar. Panjang tak diberi. Tak diberi lebar dan juga diberi luas. Dan dia tanya, berapa banyak petak-petak segi 4 sama yang ini yang boleh dilukis di atas permukaan. Yang boleh dipenuhkan di atas permukaan ini. Boleh menutuplah permukaan atas ini. So, macam mana awak buat? Awak cari apa dulu? Kelas? Dah buat ke belum? Tak jawab. Krik, 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 krik. Bunyi krik, 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 krik gitu. Buat ke tak buat? Korang, buat ke tak buat? Jawab. Kalau tak buat, cakap je lah tak buat. Buat. Habis tu korang cari apa dulu? Nak mencari ni berapa petak segi 4 sama yang dapat dilukisnya. Jadi apa langkah pertama yang korang buat? Tak dengar. Lambat ni habis kelas kita kang. Pukul 2 habis kang. Kalau korang tak jawab. Maisara dalam ni Hai Maisara. Hai cikgu. Macam mana Melaka? Best? Boleh lah. Boleh lah. Lah sedih suara. Furqan. Furqan ada? Ya, cikgu. Furqan, langkah pertama awak buat apa? Langkah pertama, yang ni saya tak buat sebab saya tak tahu. Okey, tak apa. Alright, tak apa. Cikgu terus tunjukkan jalan pengiraan. Kita tahu dah. Nak cari luas segi 4, tak kisahlah segi 4 sama ke, segi 4 tepat ke, ya, formula dia panjang darab lebar. Okey. Luas satu segi tu, segi 4 sama tu ataupun luas satu petak ni, yang ini. Kena cari yang ini dulu. Luas satu segi 4 sama yang ini. Jadi luasnya ialah panjang darab lebar lah. Sebab dia segi 4 sama, panjang dan lebar dia sama. 3 darab 3, 9 cm persegi. Setakat ni faham? Faham. So, nak cari berapa bilangan petak, kita gunakan juga ukuran luas. Kita dah cari luas untuk satu segi 4 sama ni iaitu 9 cm persegi. Jadi, kita nak tengok dalam 360 cm persegi ini, berapa 9 cm persegi yang boleh dimuatkan di dalamnya.
So kita akan buat operasi bahagi. Ya, kita bahagikan sama rata. Ya, dalam 360 cm persegi bahagi dengan 9 cm persegi. Ini congak saja, kita guna sifir 9. Jadi kita dapat 40. 40 ini mewakili 40 kali. Kita perlukan 40 kali keluasan segi 4 sama yang kecil ini. Bermaksud kita perlukan 40 petak. Faham tak korang? Faham. Faham. So ini ya, ini dia punya jalan kerja. Cepat. Faham. Okey. Potong di sebelah kanan. Nak memotong ni. Dah? Belum. Kalau dah cakap tahu. Cikgu nak pergi laju ni. Walaupun kita ada 13 soalan, tapi penerangan untuk setiap soalan tu agak panjang sebab dia melibatkan ada kebat lah. Ya. Penyelesaian masalah. Dah? Dah. Dah. Alright. Faham ke tak tu? Yang penting nombor 4 ni. Faham ke tak? Faham. Faham. Okey. Kita pergi nombor 5. Raja di bawah menunjukkan gabungan bentuk sebuah segi empat tepat. PQRS. Yang ini. PQRS. Ini bentuk segi empat tepat dan sebuah segi empat sama. STUV. STUV. Panjang PS. Ini maklumat yang pertama yang diberi ya. Panjang PS adalah 4/5 daripada ni darab. Ya. 4/5 darab dengan panjang ST. So kalau nak cari PS sama dengan 4/5 darab dengan ST berapa ST? ST dia tak bagi. ST berapa kelas? 10. 10. Kenapa sama ni sisinya? Sebab STUV ialah segi empat sama. Semua sisi keempat-empat sisi ni ialah sama panjang 10 cm. So kalau nak cari panjang PS, yang ini dia. Panjang PS 4/5 darab 10 cm. So korang potonglah menggunakan sifir. Sifir apa? 5. Saya potong, saya pakai sifir 5. Sambil cikgu terangkan ni, tangan awak pun sambil tu salin supaya kita dapat jimatkan masa. So 1 dan potong 10 tinggal 2. Sebab itu dia jadi 8. 4 darab 2, 8 cm. So panjang PS kita dah dapat 8 cm. So kita masukkan panjang PS ialah 8 cm. Siapa dia nak ni? Lepas kita dah cari itu, baru kita baca lagi soalan. Hitung jumlah luas dalam cm persegi gabungan bentuk itu. So bentuk segi empat tepat, disuruh cari luasnya, jumlahkan dengan luas segi empat sama. Senang je kan? Jadi ayat matematik, kita tahu segi empat sama tadi, setiap sisinya 10 cm. So 10 darab 10 dalam kurungan cm, supaya kita tulis sekali je. Yang untuk segi empat tepat pula, kita dah dapat tadi, sini 8, lebar dia 5, panjang dia 8. So kita dapat, congak je, 140 cm persegi dalam kurungan pilihan jawapan B. Faham tak? Faham. Okay. Faham. Yang baru masuk, yang belum tulis nama pada ruang chat. Okay, dah ke? Dah. Kita pergi soalan nombor 6. Raja di bawah menunjukkan sebuah bongkah kayu yang berbentuk kuboid. So keseluruhan ini berbentuk kuboid. Ini panjang, ini pula lebar. Lebar dia 9, panjang dia berapa kelas? Berapa panjang dia? 20. Tak dengar? 20. Betul. Macam mana boleh jadi 20? Awak tengok dari sini ke sini 10. Dari sini ke sini 5. Besar kan ni. Yang kita missing adalah sisi yang dipotong ini. Sisi yang dipotong ini, yang missing ni, yang tak ada ni,
ukuran dia sama juga kalau kita tengok, kita bawa ke depan, dia sama panjang dengan ini. Bila dia sama panjang dengan ini, kamu perhatikan sisi-sisi jiran sebelah dia pun sama panjang kerana ada tanda garisan calit ni. So maksudnya bila sini 5 cm, sini pun 5. So the whole yang sama-sama ni semua 5. So ini pun 5. Sebab itulah dia jadi 20. Dari sini ke sini 5, sini ke sini 5, sini ke sini 10. So total up semuanya 20. 20 cm. So 20 cm ialah kuboid ini punya panjang. Okey, 20 panjang, lebar 9 dan tinggi dia berapa kelas? 13. Ya, tingginya di sini. Ya, tinggi 13. Apabila kita dah faham rajah kita panjang di mana, lebar di mana, tinggi di mana, barulah kita mula baca apa soalan nak. Hitung isi padu dalam cm padu bongkah kayu yang tinggal. So apabila ada sedikit bahagian bongkah yang dipotong keluar, so yang ini yang tinggal, soalan suruh kira berapa yang tinggal. Dah buat belum? Korang dah buat belum? Belum. Belum. Agak-agaknya pandangan awak macam mana kita nak selesaikan? Nak cari apa yang tinggal. Selalunya lah kalau dalam ayat matematik, kita nak mengira apa yang tinggal, baki yang tinggal, bahagian yang tinggal, kita akan menggunakan operasi apa? Darab. Nope. Tolak. Bagi. Tolak. Apa yang tinggal? Kalau apa yang tinggal, biasanya kita menggunakan operasi tolak. Daripada jumlah keseluruhan, bayangkan bongkah ini elok lagi tidak dipotong. Keseluruhan, tolak dengan bongkah yang dipotong keluar, tinggallah bongkah yang berbentuk pelik ni. Faham? Faham tak korang? Faham. Faham. So nak cari isi padu bongkah yang tinggal, mula-mula kita kena cari apa dulu? Isi padu apa? Isi padu apa dulu? Nanti dah dapat tu baru kita akan buat operasi tolak. Kita kena cari isi padu apa dulu? Isi padu bongkah yang dikeluarkan, isi padu bongkah yang tinggal, isi padu keseluruhan bongkah. Yang mana dulu kita kena cari? Isi padu keseluruhan bongkah. Isi padu keseluruhan bongkah. Apakah formula untuk mengira isi padu keseluruhan bongkah? Panjang, darat, lebar, darat tinggi. Panjang, darat, lebar, darat tinggi. Berapa panjang, berapa lebar, berapa tinggi? Masukkan. Apa darat, apa darat, apa? Panjang 20 cm. Lebar 9 cm. Tinggi 13 cm. Ya, apabila kita dah dapat isi padu keseluruhan bongkah, kita akan tolakkan dengan isi padu bongkah yang dikeluarkan. Yang ini. Yang kosong ni. Yang dah melopong ni. So yang dah melopong ni kita perhatikan. Awak kena imagine, tajamkan sikit pandangan ataupun penglihatan awak tu. So bongkah ini yang dikeluarkan basically adalah berbentuk kuboid. So bila kita nak mengira isi padu kuboid, kita mestilah kenal pasti di mana panjang, lebar dan tinggi. So berapa panjangnya? Berapa panjang? Berapa panjang, lebar dan tinggi? Sebutkan mana-mana satu sisi yang kamu kenal pasti, yang kamu dah tahu. Panjang, lebar atau tinggi. Sebutkan berapa nilainya. Siapa-siapa jawab je. Krik, krik, krik. Miau. Seorang tak jawab. Cikgu, saya nak try boleh? Okay. Try. Panjang Mhm. panjang 9,
Lebar Yes. 5, Yes. tinggi 5. Yes, exactly. Betul. Ya, kenapa panjang dia 9? Panjangnya di sini. Di sini pula, kalau kamu naik ke atas pandangan kamu, sisinya sama yang di atas. Ini membawa maksud sisi yang berhadapan bertentangan dengan dia ni pun sama. So, bila pergi menurun pun sama 9. Sebab itulah di sini 9. So, kita dapat dia punya panjang 9 dan lebar dia sini 5 lah. Sebab tadi saya dah terangkan. Dan tinggi dia, tinggi kuboid yang dikeluarkan ini 5. Ini tinggi, ini lebar, ini panjang. Faham tak korang? Setakat ni. So, bagus. So, untuk mencari isi padu kuboid yang dipotong keluar, macam mana kelas? Sebut. Masukkan nilainya dan operasinya. Tak dengar? Tak jawab? Macam mana nak cari isi padu kuboid yang dipotong keluar ni? Sebutkan. 5 dan 5 dan 9. Ya, 5 dan 5 dan 9. So, bila dah dapat dua-dua isi padu tadi tu, isi padu keseluruhan kuboid dan juga isi padu kuboid yang dikeluarkan, kalau kita menolak kedua-dua isi padu tadi, tinggallah baki. Baki inilah yang soalan minta. Hitung isi padu bongkah kayu yang tinggal. So, ini jalan kerjanya. Isi padu yang tinggal. Ini tadi ini adalah isi padu keseluruhan bongkah. Ini adalah isi padu bongkah yang dikeluarkan. Ini jalan kerjanya lah. Dah dapat. Korang buat operasi tolak. Dan isi padu yang tinggal ialah 2115 cm padu atau pilihan jawapan C. Kita ada 30 minit lagi sebelum pukul 1. Kalau dah siap cakap. Faham tak ni? Faham. Right. Kalau dah cakap. Belum. Nanti kalau nak kamu nak menduduki peperiksaan kelayakan MRSM ataupun SPP, soalan matematiknya yang lebih kurang beginilah yang akan keluar. Jadi jangan relax sangat. Siapa nak dapat sekolah yang bagus-bagus tu kena berlatih lah pada sekarang. Ya. Berlatih, buat sendiri, kira sendiri sampai dapat jawapan yang betul. Itu barulah kamu melatih otak awak. Dah? Dah. Alright, kita pergi soalan nombor 7. Boleh saya pergi nombor 7? Boleh. Nombor 7 jawapannya C. Macam mana boleh dapat jawapan dia C? Kita baca dulu soalan. Raja di bawah menunjukkan sebuah pelan yang dilukis oleh Molly. Pelan itu terdiri daripada beberapa petak segi empat sama yang sama besar. Yang inilah. Tak kira lah yang ini yang kosong ni yang tak belorik. Yang gelap ini yang telah dilorikkan. So ada 2 petak yang telah dilorikkan. Berapa petak yang belum belorik? 2, 4, 6, 8. Ada 8. So keseluruhan petak ada 10. Okey, setakat ni faham? Kawasan belorik ialah ruang untuk tanaman. Yang belorik yang dihaskan untuk tanaman. Dan diberi luas keseluruhan pelan itu ialah 640 meter persegi.
Luas keseluruhan ini ialah 640 meter persegi. Hitung luas dalam meter persegi ruang untuk tanaman itu. Bermakna soalan minta kamu fokus mengira luas bagi dua petak ini saja. Macam mana kita buat? Ada idea? Ada yang dah buat? Ada yang dah dapat? Ada yang dapat idea? Sila bersuara. Salah. Kalau salah tak apa, kita belajar. Cepat. Kalau lambat dah pukul 2 petang kita habis kang. Cikgu, saya nak try. Right? 640 bagi bagi 10. Lepas tu darab 2. Betul. Maisara Uh-uh. Betul. Bagus Maisara. Maisara jawab betul korang. Memang itulah langkahnya. Sebab tadi cikgu dah sebut. Ya, keseluruhan kawasan yang dilukis, pelan ini yang dilukis oleh Molly ini mewakili 10 petak. 10 petak ini pula luas keseluruhan pelan bermaksud luas 10 petak. Ialah 640 meter persegi. Sebab itu awak kena pandai mengaitkan apa maklumat yang awak dapat dan awak kaitkan, cuba masukkan ke dalam bentuk ayat matematik. So, kat sini kita ada pasangan nombor. So, lebih kurang macam kita guna rumus nisbah. Okey, 10 petak luasnya ialah 640 meter persegi. Soalan suruh cari luas untuk 2 petak. Yang berlorik tu ada 2 petak kan? So, 2 petak berapa? So, dekat sini kita ada 2 pasangan. Satu pasangan lengkap, satu pasangan tak lengkap. So, macam biasalah kita susun dalam bentuk formula nisbah. Formula nisbah. So, 10 per 2. Sebab apa kena susun? Sebab 2 dengan 640 ni pasangan. Pasangan mesti duduk dekat B dan C. Ingat lagi tak macam mana nak menyusun dalam rumus nisbah? B dan C mesti pasangan yang lengkap. Okay? Manakala A dan B mestilah sama unit ataupun sama perkara. Kalau 2 ini bilangan petak. So 10 pun mesti bilangan petak. Kita tak boleh letakkan 640 kat sini. 10 kat bawah, 640 ni luas. 10 tu petak. So tajuknya tak sama. Pengangka dan penyebut mestilah tajuk yang sama. So faham tak kenapa saya susun ayat matematik begini kelas? Faham. Right, so yang ini macam biasa, potong, 64 darab 2, kocongak. 128 meter persegi, pilihan jawapan C. Faham tak? Faham. Kalau dah, cakap. Dah. Okay. Kita pergi soalan 8. Raja di bawah menunjukkan sebuah kuboid. Sebuah kuboid, semua sisi diberi. Ini sisi apa kita panggil? Korang kadang-kadang sisi pun korang tak kenal. 8 cm ni kita panggil sisi apa? Panjang, lebar, tinggi? Panjang. Yang 4 ini? Lebar. 12 ni obviously lah. Memanglah kita tahu tinggi, ketinggian dia. Okey, so ukuran setiap tepi dikurangkan sebanyak 25%. Hitung isi padu dalam cm padu kuboid baharu itu. So, kita nak kira isi padu kuboid baharu, kita kena edit ataupun kita kena kira setiap sisi ni. Sebab setiap sisi ni telah diubah dengan dikurangkan sebanyak 25%. Setiap sisi dikurangkan ukurannya sebanyak 25%. So macam mana kita nak cari? Contohlah kita nak cari sisi tinggi untuk kuboid yang baharu.
Sisi tinggi untuk kubot yang baru bukan 12 cm, tetapi dia adalah kurang 25% daripada 12 cm. Berapa sebenarnya ketinggian untuk sisi tinggi baharu kubot tu? Saya nak kira. Bukan 12 cm, dia mesti kurang. So macam mana nak cari exactly yang kurang tu? Berapa nilai yang sebenar tingginya? Kalau dikurangkan 25%. Macam mana awak nak kira? 75% darab 12. Betul, bagus. Ya, so kat sini. Yang dikurangkan 25%. Kenapa kawan awak sebut 75? Kenapa tak sebut 25? Sebab soalan disuruh kira isi padu kubot baharu. So isi padu kubot baharu kita nak cari mestilah panjang darab lebar darab tinggi yang baharu. Yang baharu maknanya yang tinggal. Yang dikurangkan ialah 25%. So yang tinggal ialah 75%, ataupun kalau kita ringkaskan peratus ini kita tukar kepada bentuk pecahan, kita akan dapat 3/4 lah. Betul tak? 75/100, kalau korang permudahkan, kecilkan, dia akan jadi 3/4. So, ringkasan kerja kita terus ambil 3/4. Tapi kamu salin dululah yang ini supaya kamu faham. So, untuk mencari panjang, so panjang yang asal tadi adalah 8 cm. Ya, tapi kita tak guna 8 cm sebab dikurangkan 25%, kita hanya guna 75%, bermaksud kita hanya guna 3/4. So 3/4 daripada 8 cm ialah 6 cm. Ini korang potong sendiri. Tunjukkan korang potong, jangan tak potong. Cikgu tak tunjuk potong, korang potong So lebar tadi, lebar yang asal ialah 4 cm. So 3/4 daripada 4 cm ialah 3 cm. Dan tinggi pula ialah 9 cm. Dah dapat masukkan, so kita kira dapatlah isi padu baharu iaitu 160 cm padu ataupun pilihan jawapan C. Faham tak? Faham. Okay, kalau dah cakap. Sekejap, cikgu bagi 1 minit Dah. Dah.
Dah Dah ke korang? Dah. Okey, nombor 9. Raja dibawa menunjukkan sebuah pentagon sekata. Berapakah bilangan garis simetri bagi raja itu? Ada 5 Dalam nota awak pun ada. Garis simetri ni ialah garis yang apa? Apa dia garis simetri? Garis simetri ialah apabila kita buat lipatan, kita lipat, jadi kedua-dua bahagian yang bertentangan tu dia sama besar. Itu garis simetri. Sama. Faham tak soalan nombor 9? Faham. Okey, 10. Raja di bawah menunjukkan sebuah segi empat tepat P. Ini segi empat tepat dan sebuah hexagon sekata Q. Kedua-dua bentuk itu mempunyai perimeter yang sama. Perimeter ini adalah jumlah ukuran sisi luar. Dijumlahkan semua sisi luar. Sama. Perimeter P, perimeter Q sama. So, hitung panjang dalam cm segi empat tepat P. Panjang yang ni dia nak. Dia tak nak dua-dua panjang. P ni memang ada dua panjang, atas dengan bawah. Maknanya dia suruh cari satu je lah panjang. So macam nak cari, sudah tentulah kita berpandukan pada maklumat yang ada pada Q. Sebab Q semua sisinya lengkap sebab dia adalah sekata. Sekata maksudnya semua sisinya sama panjang. So perimeter Q ialah 6 cm darat 6. Sebab sisi ada 6, sebab tu darat 6. So kita dapat perimeter Q sama dengan 36 cm. So, apa kita buat? Daripada 36 cm, kita tahu perimeter untuk P pun kalau dijumlahkan ke empat-empat sisi ni pun 36 juga. Dan kita tolakkan 36 dengan sisi-sisi yang kita dah tahu, iaitu sisi lebar. Lebar ada di kiri dan kanan, so 8. Sebab itulah 36 tolak 8. So, baki yang tinggal ialah 28. Sebab itu saya letak tajuknya jumlah dua sisi panjang. 28 ini bukannya ukuran untuk satu sisi panjang. Sebab bila korang dah tolakkan 4 kiri dan kanan, so yang tinggal panjang atas dan bawah. Sebab itu dua sisi panjang. Setakat ni faham? Faham. So nak cari sebab soalan minta satu je kan sisi panjang. So bagi dua lah sebab sama panjang. Bagi 2 sebab tu dapat 14 cm, pilihan jawapan D. Kalau siap cakap Dah? Dah. Yang lain? Korang yang lain dah? Dah. Alright. 11. Raja di bawah terdiri daripada sebuah kubus dan sebuah kuboid. Yang mana satu kubus, yang mana satu kuboid kelas? Atas ke bawah? Atas apa? Bawah apa? Atas kubus. Yes, atas kubus, bawah kuboid. Okay, KLMN ialah segi empat sama. KLMN, maknanya dia maksudkan permukaan yang ini. Permukaan ini merupakan sebuah segi empat sama, bermaksud lebar 6, tinggi dia pun 6, panjang lebar 6. Okay? Setakat ni faham? Faham. So, bila sisi di sini lebar ni 6, kamu bawa ke atas KL ini pun 6, bermaksud yang bertentangan dengan KL ini pun 6, bermakna bila satu kita dah dapat pada sisi kubus ni, kita dah tahu dah semuanya mestilah 6. So kat situ kita dah boleh cari dah isi padu untuk kubus. Soalan minta kita cari berapakah jumlah isi padu dalam CM padu kedua-dua bongkar itu.
So nak cari kubus, inilah 6 darab 6 darab 6. Nak cari isi padu kuboid, berapa? Korang? Kita tak tahu panjang. Panjang dia berapa? Lebar 6, tinggi 6. Panjang berapa? Korang? 13. Yes. Macam mana kita boleh tahu 13? Sebab sisi panjang yang bawah ni, kalau kamu tolakkan mata kamu ke atas, tarik. Sama dengan sisi panjang yang ini. Sisi panjang yang ini pula, dari sini ke sini 6. Dan dari sini ke sini 7. So jumlahkan 6 dengan 7 tu yang dapat 13. So nak cari isi padu kuboid ialah 13 darab 6 darab 6. Sebab itulah ayat matematik dia begini. So jumlah isi padu ini kubus, semuanya sama sisi. Yang ni pula isi padu nak cari kuboid. So yang belah kanan ni macam biasalah jalan kerja. Nak mencari hasil darab dan juga hasil tambah. So lastly jawapan dia 684 cm padu ataupun pilihan jawapan D. Faham tak korang? Faham. Kalau dah cakap. Dah. Alright. Yang lain? Belum. Okay, kejap. Kita tunggu kejap. Dah. Okay. 12. Raja di bawah terdiri daripada petak-petak segi 4 sama yang sama saiz. Ni maksud dia petak-petak kecil ni yang sama saiz. Tak kira lah gelap ke ataupun putih ke, yang berlorik yang tak berlorik, satu petak ni sama saiz dengan petak-petak yang lain. Hitung luas dalam cm persegi kawasan yang berlorik. Kalau kita tengok kawasan berlorik ni, dia berbentuk segitiga. Kalau kita nak directly kira luas segitiga ini, kamu tak belajar formula tu lagi. Formula untuk mengira direct macam ni, maknanya kita nak tahu sisi ni, sisi ni, sisi ni ada. Tapi kamu belajar sekolah menengah nanti. So, apa yang kita boleh kira, cara yang kita boleh guna waktu di sekolah rendah ini ialah dengan kita melihat pada kawasan bertentangan yang tidak berlorik, yang berjiran dengan kawasan berlorik ni. Maksud cikgu kat sini, sekarang kita fokus soalan suruh kira luas yang berlorik. Okay. Sebab itu cikgu tandakan kawasan merah ini mewakili keseluruhan kawasan yang segitiga itu masuk ke dalamnya. Jadi keseluruhan segi 4 tepat ini ialah berapa? Sebelum tu kita kena cari dulu, kena hitung satu sisi ni sama dengan berapa. Tu senang je. Dari sini ke sini, hujung ke hujung ni 12 cm. Kalau dia semuanya sama saiz, bermaksud sama sisi panjangnya. Jadi 12 kena bahagi dengan ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 semuanya. Sebab itulah 12 cm bahagi 6 kita dapat 2 cm. So satu sisi panjangnya ialah 2 cm. So sini 2 cm, sini 2 cm. So mana-mana panjang ke lebar ke semuanya sama 2 cm. Setakat ni faham? Faham. So kita nak mencari luas bagi kawasan yang berlorik
kamu perhatikan kawasan yang tidak berlorik berdekatan dengan kawasan berlorik tu. Okey, kalau kita tengok keseluruhan segitiga ini berada pada luas permukaan panjang darab lebar ini. So panjang dia ialah 12 dan lebar dia ialah 2, 4, 6, 8. So segitiga ini dia masuk ke dalam kawasan luas segi 4 tepat ini. Okey. Pertama sekali kamu kena mengira luas keseluruhan segi 4 tepat yang mana segitiga tu duduk di dalamnya. Yang ini kita tak kira sebab segitiga ni tak termasuk, tidak masuk kawasan berlorik itu tak termasuk pada deretan segi 4 yang di bawah ni. So yang bawah ni kita tak kira. Kita hanya kira luas keseluruhan segi 4 tepat yang mana segitiga tu duduk di dalamnya. Okey. Bila kita dah cari luas keseluruhan segi 4 tepat itu, kemudian kita mencari pula luas bagi kawasan-kawasan yang tidak berlorik. Yang putih ni. Yang putih ni. Yang purple ini berapa luasnya, yang ini berapa, yang ini berapa. So, kita akan dapat cari luas segitiga yang berlorik ini kalau kita buat operasi tolak, iaitu kita tolakkan apa? Kita tolakkan keseluruhan luas segi 4 tepat, tolakkan dengan kawasan, kita namakan kawasan ni. Kawasan A, kemudian kita tolakkan pula dengan kawasan B, dan juga kita tolakkan juga dengan kawasan C. Apabila luas keseluruhan segi 4 tepat, tolak yang hijau, tolak yang purple, tolak yang oranye, so yang tinggal kawasan berlorik. Barulah kita dapat menjawab soalan mencari luas kawasan yang berlorik. Faham tak korang setakat ni? Faham tak? So, kita nak cari luas kawasan berlorik. Kita kena cari dulu luas segi 4 tepat tu kan. Ini luas segi 4 tepat. So, luas segi 4 tepat panjangnya 12, lebarnya 8. Sebab itulah dalam ayat matematik, luas berlorik, luas kawasan berlorik, kalau kita nak cari, kena cari dulu luas segi 4 tepat tadi, iaitu 12 darab 8 cm. Kita kena tolakkan dengan 14 darab 4 cm persegi. Mana datang 14 ni? Bermaksud kita dapat 14 petak. Nanti saya tunjuk mana dapat 14 petak dan ke mana datang 4 cm persegi ni. 4 cm persegi adalah luas bagi satu kotak. Ini kan bentuk segi 4 sama. Nak cari luas segi 4, panjang darab lebar. Panjangnya kan sama, lebarnya sama. Jadi 2 darab 2, panjang darab lebar sama dengan 4 cm persegi. So, kita nak cari kawasan berlorik bagi A, B dan C. Kita nak cari ada berapa petak. So, macam mana kita nak cari ada berapa petak? Kalau kat sini, kalau kita nak kira untuk A ni, purple ni, ada berapa petak ke semuanya? Awak rasa? Sampai yang sengit-sengit ni pun kena kira tau yang kecil-kecil ni. Korang rasa ada berapa keseluruhan? Boleh tak kita main rasa-rasa? Jawab. Korang? 4. Boleh tak kita main rasa-rasa? Itu kita punya pandangan ke atau kita ada cara nak kita rasa yakin memang 4? Ada cara. Macam mana caranya? Caranya ialah dengan melihat keseluruhan. Keseluruhan iaitu kita pandang umpama macam kawasan berlorik itu
bergabung dengan kawasan yang tidak berlorik. Macam ni. Pandangan awak tu awak kena pandang, bayangkan yang purple ini dia penuh. Yang tak dia punya kawan dia yang separuh lagi tu pun awak masukkan dalam petak. Maknanya awak kena pandang keseluruhan, ada yang tak berlorik dan juga ada yang berlorik. So bila awak pandang keseluruhan, kita akan nampak dengan jelas ada berapa. Ada berapa kelas? Ada berapa petak semuanya? 8. Ada. Tapi yang tidak berlorik ni hanya separuh kan? Jadi separuh daripada 8 berapa? 4. Sebab itulah pada kawasan A hanya mewakili 4 petak sahaja. Alright? Faham tak setakat ni? Faham. Okey, yang C pula. Yang B. Kita pergi B. Kita pergi B, pandangan tu kena sama. Yang ini separuh kan, yang tidak berlorik. Korang kena pandang separuh lagi. Separuh lagi yang berlorik tu. Kamu kena penuhkan pandangan tu. So, dia akan jadi macam mana? Macam ni. Kan? Sekejap. Tarik sampai sini. Korang tak payah lukis, cuma korang kena imagine. Matematik ni banyak imagine. Dah cukup ke? Macam ni. Kena tarik lagi tak? Cikgu kena tarik lagi tak? Tarik lagi. Kena. Tarik lagi. Dah? Belum. Ni barulah cukup kita tarik. So, keseluruhan ini, dia punya another half dia sebelah sini. Sebenarnya kita bukan fokus nak mengira yang another half ni, yang gelap ni campur oren. No, kita punya fokus nak mengira sebenarnya dalam hijau ni berapa exactly, ada berapa petak segi 4 dalamnya. So, kita terpaksa melihat keseluruhan begini untuk dapatkan ketepatan tu. So, keseluruhan ni ada berapa? 2, 4, 6, 8, 10, 12. So, half daripada 12. Sebab kawasan hijau ni dia adalah separuh daripada 12. So, half daripada 12 berapa kelas? 6. Sebab itulah kawasan B hanya mengandungi keluasan 6 petak sahaja. Setakat ni faham? Faham. Baru kita buat yang C. Okay, yang C. Yang C cikgu kena tarik sampai mana? Bawah lagi. Bawah lagi. Macam ni betul? Tak. 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 Saya kena kecilkan lebar dia kan? Sampai sini je. Kan? Sebab yang oren tu begini kan? So, tarik sampai bawah. So, maksudnya pandangan kita tu kita kena bayangkan separuh yang berlorik yang kita cuba nak cari ni. Lepas tu kita kena bayangkan separuh dia lagi. Yang tak lengkap tu pun ada di dalam segi 4. Jadi dia lengkap. Maknanya pandangan awak kena pandang lengkap. So, bila awak pandang lengkap, kita nampak jelas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kawasan oren ni adalah half. Separuh daripada 8. Separuh daripada 8 berapa? 4. So, kawasan C hanya mewakili keluasan bagi 4 segi 4 sama tadi. So, keseluruhan berapa? 6 tambah 4 tambah 4. Sebab itu dapat 14. Dan kita masukkan dalam ni. So, 1 segi 4 sama, luasnya 4. So, kalau ada 14 segi 4 sama yang kita kena pasti tadi, 4 tambah 6 tambah 4, kita jumlahkan. So, bila kita dah jumlahkan, kita tolakkan dengan luas keseluruhan tadi. Ini yang merah ni. So, bila kita
kita dah dapat luas keseluruhan ni, kan? Kita lesirkan kawasan A, kita buang kawasan B, kita tolakkan kawasan C. So yang tinggal adalah kawasan berlorik. Sebab tu ayat matematik dia begini. Ini. So ini jangan kerja nak selesaikan ayat matematik lah. So lastly awak dapat 40 cm persegi, iaitu pilihan jawapan A. Faham tak? Faham. Soalan ni biasa ditanya. Jadi awak kena ingatlah soalan ni. Kalau jumpa je lebih kurang, maksudnya cara nak selesaikan tu macam cara cikgu ni. Awak kena cari keseluruhan. Dan step yang lain tu sama je. Segitiga tu je, luasnya mungkin berbeza-beza untuk setiap soalan yang lain, kan? Kalau dah cakap. Dah? Dah. Okey. Kita pergi soalan terakhir. Raja di bawah terdiri pada petak-petak segitiga sama sisi. So semua sisinya sama panjang. Yang sama saiz. Perimeter seluruh raja itu ialah 630 cm. Perimeter seluruh raja itu. Bila dia kata perimeter bermaksud jumlah semua sisi luar saja. So kita tengok sisi luar, ini cikgu tandakan 1. Ni angka-angka ni mewakili berapa sisi. Sisi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, 8, 9. Bermaksud untuk perimeter, iaitu untuk mengira sisi luar kita ada 9. Sebab kita kena kira sisi luar saja. Setakat ni faham? Yang dalam kita tak boleh kira. Sebab keseluruhan raja ni korang kena fokus pada sisi luar. Sebab itu kita mengelilingi raja. Bila kita mengelilingi raja, kita jumlahkan tadi, keseluruhan luar sisi ni ada 9. Jadi 9 sisi mewakili 630 cm. Setakat ni faham? Faham. So, soalan tanya hitung perimeter dalam cm kawasan berlorik. Kalau kawasan berlorik ni pula, kita kena fokus mata awak, jangan pandang dah keseluruhan. Sebab soalan tanya hitung perimeter kawasan berlorik pula. So, mata awak kena fokus pandang pada kawasan berlorik. Jadi, awak bayangkan kawasan yang tidak berlorik itu tak ada. So, kalau rajah kawasan berlorik, hanya ini je. Yang lain dah tak ada. Bukan dia hilang. Sebab kita fokus pada pengiraan yang soalan minta. Soalan minta kawasan berlorik, bermaksud rajah untuk kawasan berlorik hanya ini. Yang saya lukis merah ni. Bila saya lukis merah ni, so keseluruhan luar berlorik ni kita pusing kan? Kita pusing pagar luar dia. Ada berapa sisi semuanya? 6. So lastly awak kena cari jumlah untuk 6 sisi. So firstly awak kena cari satu sisi sama dengan berapa cm. Macam mana nak cari satu sisi sama dengan berapa cm? Kelas 630 cm bahagi 9. betul. Inilah jalan kerja. So panjang untuk satu sisi 630 cm bagi 9 dapat 70 cm. So apabila kita tahu satu sisi sama dengan 70 cm, kita nak cari perimeter kawasan berlorik tadi ada 6 sisi saja kan? So 70 cm darab 6. Sebab tu kita dapat jawapan 420 cm atau pilihan jawapan D. Kalau dah cakap.
Dah? Belum? Belum? Dah? Dah. Dah? Dah? Dan akhirnya tugasan baru minggu ini ialah kamu buat buku aktiviti muka surat 75 hingga 78. Tak banyak pun. Nampak je muka surat macam banyak. Tapi sebenarnya 75, 76, 77, empat muka surat 4 muka surat ni hanya mengandungi 8 soalan kertas 2 saja. Boleh kelas? Boleh. Boleh. So, ada apa-apa lagi tak nak tanya? Tak ada. Tak ada. Okey, itu saja kelas. Buat tugasan, tunggu macam biasalah. Cikgu bagi link Google Form, hantar. Berapa orang je yang hantar. Tak pernahnya lengkap, tak pernahnya cukup semua murid nak nilam. Tak tahu apa korang buat. Okey, yang hantar, yang lengkap, yang hantar dah tak tanda right dulu tahu. Tanda right, dah tanda right baru hantar dalam Google Form yang cikgu akan bagi kejap lagi. Okey? Ada apa-apa lagi nak tanya? Tak ada. Ingat, markah awak punya apa nama? PBD. TBD. Markah PBD awak bergantung kepada kerajinan awak bergiat aktif di dalam PDPR. Okey? Faham tak? Faham. Okey, itu saja buat kerja rumah, buat tugasan. Macam mana periksa hari tu? Okey tak? Okey. Senang kan? Boleh lah. Saya rasa soalannya senang berbanding apa yang kita bincangkan hari ni tadi tu dalam kelas tadi. 13 soalan tu lagi susah 13 soalan ni berbanding dengan soalan kertas periksa pertengahan tahun awak. Betul tak? Betul. Betul. Okey. So pula semoga dapat markah banyak. Tolong hantar. Ni dah hantar ke belum? Soalan. Tarikh akhir hantar sehingga Ahad Cikgu harap bila cikgu kumpul hari Isnin, cikgu datang sekolah, cikgu akan collect soalan matematik. Soalan matematik ada berapa orang nilam? 38 orang kan? Cikgu harap cukuplah 38. Siapa yang tak ambil lagi soalan, cepat-cepatlah ambil dekat guide tu. Buatlah, dapat buat hantar sebelum hari Isnin. Last hari Ahad awak kena hantar di pondok guide. Okey, itu saja korang. Kelas Cikgu. jumpa lagi. Bye. Bye, cikgu. Terima kasih. Bye. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama.